proses membuka brake hadapan, perlulah cek kenderaan dan meletakkan cek stand untuk memastikan keselamatan semasa bekerja. Alat-alat yang digunakan untuk membuka brake disk hadapan iaitu tukul, yang ni piston pin, penolak piston pin, yang ni brake hose clamp, screwdriver flathead dan spanner coupling saiz 14 dan saiz 17 dan impact wrench untuk membuka tayar. Okey, step pertama kita perlu membuka locknut tayar. Okey, seterusnya kita akan membuka brake caliper dan kita akan mengukur ketebalan brake pad dan kita akan mengukur ketebalan disk rotor. Kita membuka skru caliper, kita pusingkan tayar ke sebelah kiri. Jadi untuk membuka skru caliper dengan lebih mudah kerana dia mempunyai ruang yang besar. Okey, sebelum menjalankan kerja, kita perlu letak bekas alas untuk memastikan apabila kita membuka minyak brake tidak akan tumpah ke dalam lantai. Longgarkan skru hose brake. Dengan menggunakan clamp, hose clamp, kita clamp hose punya brake dan kita boleh buka. Dia dapat mengelakkan daripada minyak keluar semasa kita membuka caliper. Skru kedua dah tercabut. Lalu kita kena umpil sedikit piston dan caliper boleh dibuka. So ni caliper dia, dan kita boleh juga cabut disk rotor. Ni disk rotor. Jadi kita akan membuat inspection dengan mengukur ketebalan permukaan, ketebalan disk ni, dan kita juga akan mengukur ketebalan brake pad, dan kita akan tengok sama ada kita perlu tukar ataupun tidak perlu tukar. Proses seterusnya iaitu kita akan mengukur ketebalan disk rotor dengan menggunakan vernier caliper, pembaris dan kapur. Okey, sebelum mulakan pengukuran, kita perlu buat marking 6 marking di permukaan rotor. 1 2 3 4 5 6. Dan kita perlu mengambil vernier caliper sebanyak 10 mm. Kita akan ukur daripada bibir hingga ke permukaan disk sebelum membuat pengukuran. Kita start daripada sini dulu. Vernier caliper akan ukur di tengah-tengah ini. Jarak daripada bibir ke tengah ni adalah 10 mm yang kita ukur tadi. Okey. So ukur. Okey. Yang satu, dia punya ukuran dia 16 mm. Yang nombor satu 16 mm. Sekarang kita akan pergi kepada nombor 2.
Okey, nombor 2 ialah 15 point 89 dan seterusnya sampai habis pengukuran untuk membuka komponen-komponen yang ada pada brake caliper. Okay, pertama kita perlu membuka skru caliper guide 2 biji. Satu. Kedua. Dan kita boleh membuka caliper serta membuka brake pad dan brake pad guide, dan juga kita boleh membuka caliper guide. Ni caliper pin punya boot tu jam. Tengok dia punya permukaan caliper berkarat, getah semua hancur. So caliper pin perlu tukar. Dia punya permukaan dalam ni tadi jam, hancur. So kita kena keluarkan balik sisa-sisa getah dalam tu, baru kita ganti dengan caliper pin yang baru. Brake pad juga kalau kita tengok ni dah nipis, dah habis dia punya ketebalan dia. So kita boleh check brake pad ini rata atau tidak rata dengan menggunakan desoter tadi dan kapur. Kita akan wrap sekeliling disk ni dengan kapur. Okey, setelah kita wrap sepenuhnya dengan kapur, kita boleh mengambil brake pad dan gosok perlahan-lahan sekeliling disk tadi. So kita boleh tengok permukaan yang kena ni adalah permukaan yang tinggi, yang tak kena tu permukaan yang rendah. So kita boleh simplifykan bahawa brake pad ni adalah tidak rata, dia tinggi di bahagian ni dan rendah bahagian ni. Untuk satu lagi, sebelah lagi, kita boleh check juga. Gosok ya. Yang ni pun tidak rata Tengok dia punya permukaan kapur tu yang terkena pada brake pad tidak rata. So kita perlu tukar brake pad dan caliper pin. Untuk brake pad kita dah beli yang baru, iaitu brand Brembo. Yang ni besi plate untuk piston, penang piston. Dia bagi brake pad punya guard. Ni manual dia. Okey, kita tengok brake pad baru. Kita boleh compare brake pad baru dengan brake pad yang lama. Ketebalan dia, nampak tebal, nipis. So kita boleh ambil punya caliper, kita boleh tengok ketebalan dia lagi, boleh ukur ketebalan dia, iaitu 15 mm. Yang ni yang lama kita tengok 12 mm. So memang nipis lah. Tukar. Untuk caliper pin kita ada beli yang baru juga. Ni caliper pin yang baru. So kita akan buka balik semua caliper pin dan cuci dan ganti dengan yang baru. Yang berada pada brake caliper, kita pergi satu-satu. Ini iaitu caliper pin untuk memegang caliper pada bracket. Untuk kita nak check sama ada dia okey atau tidak, letak macam ni. So kita pusing. Kalau dia membuat putaran lengkap yang cantik, so bermakna dia punya apa, skru ni, guide, caliper guide ni dalam keadaan baik. So dia dalam keadaan baik lagi, cuma getah di hadapan ni pecah. Okay, so kita perlu tukar ataupun beli getah di hadapan ni. So saya prefer tukar lah. Yang ini ialah caliper pin guard punya boot, yang itu
dia punya orang kata kedudukan macam ni. Okey, dia fungsi dia untuk menghalang pasir masuk ke dalam kaliper punya bracket ni. Dia menghalang pasir masuk dalam ni, pasir, habuk ataupun air masuk dalam kaliper punya tempat ni, mengelakkan daripada karat dan daripada jam. Okey, itu fungsi kaliper pin punya boot lah. Yang ini brake pad, yang depan dan belakang macam tu. Yang ini besi ni adalah penanda jika kalau brake pad nipis, dan dia penanda ni akan bergeser dengan disk, menandakan bahawa brake pad perlu ditukar. Yang ini pula brake pad punya guide, dia akan pegang brake pad pada bracket ni. Kedudukan dia macam ni. Dia pegang mengelakkan daripada brake pad ni bergegar. Okey, kedudukan dia macam ni, dan kita masukkan brake pad macam ni. Okey, macam tu nampak kedudukan dia, kedudukan guide brake pad ni. Okey, dia macam ni. Okey, yang ni pula kaliper punya bracket, dia akan bercantum dengan kaliper. Dia akan bercantum macam ni. Ini adalah bracket dia untuk support kaliper ni, untuk support kaliper ni. Okey, ni ialah kaliper. Yang ni ialah lubang hose brake minyak tadi. Dan ni ialah skru untuk kita membuat proses bleeding. Dan ni kita tengok dalam ni adalah piston dia. Ni piston dia. Dan ni ialah dia punya getah luar, iaitu dia menghalang daripada pasir masuk ataupun debu masuk ke dalam kawasan piston lah. Dan boleh debu atau pasir boleh menyebabkan kebocoran pada oil seal di dalam piston ni. Okey, semua tu adalah komponen-komponen yang ada pada brake caliper. Okey, seterusnya proses pemasangan semula brake disc dan brake caliper. Okey, pertama sekali masukkan kembali brake disc rotor dan masukkan bracket dan kemudian itu lepas itu kita pasang pin caliper guide punya getah. Okay, sebelum kita masukkan caliper pin yang baru, kita perlu letak brake caliper grease untuk mengelakkan daripada dia lekat ataupun jam di dalam ni, dan membolehkan dia bergerak dengan smooth, masuk ke dalam dan keluar apabila kita menekan brake. So okey, masukkan lagi di bawah. Okey, dah kedua-dua caliper pin dah dimasukkan. Lepas tu kita akan masukkan brake pad guide yang baru. Letak dan tekan. Okey, dah masuk satu. Satu lagi di bahagian atas, letak dan tekan. Dua-dua dah masuk. Okey. Ini brake yang baru, brake caliper yang baru. Sebelum kita masukkan brake pad caliper yang baru, brake pad pada caliper ni, disarankan kita letak grease juga di atas ni.
tempat dia persentuhan. So kita letak grease bagi dia boleh bergerak smooth semasa kita menekan brake. Okey, selesai sudah kita memasang brake pad. Okey, ini brake caliper. Piston dia terkeluar sedikit. Untuk menolak brake caliper ni masuk kembali, kita menggunakan ini alat untuk menolak brake piston dia masuk ke dalam. So letak dan tolak. Minyak akan keluar sebab dalam ni ada minyak. So bila kita tolak, minyak akan keluar. Kalau benda ni terlekat pada sistem, minyak akan keluar dan kembali kepada tank reservoir. Okey, ini adalah kedudukan apabila kita cabut. So apabila kita tekan piston masuk, minyak akan keluar lah. Okey, nah, nampak piston dah masuk kembali. Okey, untuk brake pad ni dia ada satu bagi satu kepingan yang diletakkan di piston. Jadi kita boleh pasang. Macam buat skru ke sebab okey, dah siap pasang brake pad dan caliper. Disc pun dah siap pasang. Jadi kita akan pasang hose yang kita buang tadi. Pastikan kita pasang dia punya washer dia. Kalau tak, dia akan berlaku kebocoran di bahagian di sini. So ni skru dia. Skru dia ada satu lubang yang di mana minyak brake akan lalu lubang ni. Okey, dah selesai. So kita boleh buka balik plier clamp ni dan kita perlu membuat proses bleeding untuk memastikan tiada bubble dan sistem, dan kita boleh pasang tayar. Okey, setelah selesai proses bleeding, tibalah masa untuk kita pasang kembali tayar. Selesai proses membuka, memeriksa dan memasang kembali brake disc dan komponen-komponennya, serta kita dalam proses ini juga kita menukar caliper pin dan brake pad. Okey, selesai untuk lap 3 iaitu brake disc.